Dia semua mati. Tak ada siapa yang tak mati. Tuan-tuan. Pasti mati punya. Firaun yang mengaku Tuhan pun mati. Tuan-tuan. Ya. Mati apa nak jawab dengan Allah? Allah tanya 3 benda dekat negeri akhirat. Pertama dia tanya apa? Aku bagi kau umur, kau buat apa umur kau? Aku bagi kau masa kau ke mana kau habiskan? Aku bagi kau harta, ke mana kau belanjakan? Allah tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang. Ya, berselahan bagi lapar. Selalunya kalau orang makan, selalunya kenyang. Ya, tapi kalau kita belajar dalam kitab Risalah Tauhid, bukan nasi itu yang mengenyangkan. Bukan duit itu yang menyenangkan juga. Ya, yang menyusahkan, yang menyenangkan, yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah. Lah macam ni lah. Dulu masa masjid surau tak buka, orang gaduh surau masjid kunci. Bila dah buka, kerajaan bagi dah boleh datang, ya. Banyak ni kan datang, orang ni juga, ya. Tak datang pun, ya. Dikatakan hamba yang dipilih oleh Allah saja yang dapat. Ya. Hamba yang dipilih ya. Ya, bukan senang. Sebab itu amalan-amalan pun bukan senang nak beramal. Ya, macam hadis sahih. Apa kata Rasulullah, siapa beramal lepas solat fardu 5 waktu, siapa beramal sebelum tidurnya, aku jamin syurga. Ni hadis sahih daripada Imam Bukhari. Tapi dia amalannya mudah, tapi orang payah nak buat. Ya, baca tu subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, tapi orang payah nak buat. Kadang lepas sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tu belah. Wah, ya, sibuk dengan dunia. Sama juga nak tidur. Nak tidur pun kena baca. Alhamdulillah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Dia mati pada hari itu, Allahu Rabbi, mati dalam husnul khatimah. Jadi bukan senang nak buat. Nampak dia senang, tapi orang payah nak buat. Sama macam belajar. Ya, hamba pilih saja dapat. Kalau semua orang dapat, betul penduduk syurga tak ramai. Bukannya kita ni ahli syurga, bukan ada orang ahli neraka. Jangan salah faham. Maksudnya jalan-jalan ke syurga tu payah nak buat. Itu lah. Ya, payah nak dapat. Ya. Dia ada penapisan-penapisan. Macam tu. Itu ulama kata apa? Ulama kata, hendaklah kalau buat makan minum macam kita belajar sekarang ni, buat makan ni. Hendaklah kamu menjamu makan orang-orang soleh. Hendaklah kamu menjamu makan minum ahli penuntut ilmu. Hendaklah kamu menjamu makan minum ulama. Hendaklah kamu menjamu makan minum budak-budak hafal Quran. Fisabilillah. Kerana mereka ini mulutnya, lidahnya, dahinya suka sembam, suka sujud kepada Allah dan suka menyebut kalam-kalam Allah. Kalau kamu bagi dia makan, beruntunglah kamu. Dan jangan kamu menjamu makan minum pertama sekali orang takabur. Ulama tak bagi. Ada setengah orang kena datang rumah kita, kita bagi dia buat air kopi. Air tak minum kopi ya. Air minum Milo. Belagak, faham nampak tu ni dekat orang takabur ya. Satu lagi kata ulama, janganlah kamu menjamu makan minum pada orang-orang yang tak semayang. Ya. Satu lagi, cuba kita tengok, cuba kita lihat. Ya, akhir zaman ni apa hikmahnya kerajaan menyuruh kita datang sembahyang Jumaat, siapa lambat tak boleh masuk. Apa hikmahnya? Firdaus. Hikmahnya terujuk dalam kitab. Yang mana dalam kitab? Nabi suruh, ulama suruh, jangan kamu datang lambat. Jangan sampai nanti khotib duduk di atas mimbar, khotib dah bagi salam, bila khotib dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, namun kamu tak ada dalam sinarai. Pada hari itu kamu datang sembahyang Jumaat. Dan apa hikmahnya datang cepat? Datang cepat boleh masuk dalam masjid cepat, boleh berwirid, boleh baca Quran. Sementara khutbah belum boleh jalankan. Kalau tidak dulu sebelum kerajaan menyuruh kita datang cepat, setengah orang duduk luar, isi sokok tu. Khotib baca khutbah, isi sokok tu. Sembang-sembang tu, makan tu, meniaga tu. Sekarang tak boleh lah.
Itulah hikmah dia, tuan-tuan. Ya. Lepas itu bila meniaga, hotel tengah baca khutbah, meniaga dekat luar tu, dia meniaga hukumnya sah tapi haram. Bagi yang wajib Jumaat ke atas dia. Yang tak ada Jumaat ni, laisa ala musafirin Jumaatun. Tidak ada Jumaat bagi orang yang musafir. Itu pun musafir tentang akhirat. Musafir tentang dunia. Wajib Jumaat. Tu. Keluarnya pun sebelum subuh. Kalau keluar lepas subuh, wajib Jumaat. Dia musafir di lebuh raya macam mana? Musafir di lebuh raya tak jumpa masjid, wajib sembahyang zuhur. Kalau dia jamak takdim, buat 4 zuhur. Asal boleh 2. Tu kaedah dia. Ni buat tentang batu kena solat, kena mengaji. Kita tengok sendiri. Covid ni. Covid ni, yang kena semua manusia. Binatang tak kena. Cuba muhasabah diri. Kenapa binatang tak kena? Sebab binatang tak buat dosa. Tuan-tuan. Manusia ramai yang buat dosa. Tuan-tuan. Tak datang surau sebenarnya jemaah tu dosa. Tak menuntut ilmu, berdosa. Sebab apa? Kita nak balik bertemu dengan Allah. Amalan-amalan ni. Kalau kita beramal, kita nak beramal tanpa ilmu, dia ditolak. Ya, mardut, dia ditolak. Lepas tu kalau buka dalam kitab Risalah Tauhid, dia ada 2 kaedah apa solat ni. Satu solat, bila dia solat, dia ilmu tak ada. Pendapat yang pertama mengatakan, orang macam ni semayang sah tapi Allah tak terima. Pendapat yang kedua mengatakan, semayang tak sah dan Allah tak terima. Inilah bab tentang solat. Akhir zaman orang tak nak mengaji buat solat. Tuan-tuan. Mati, kalau dekat mati lah. Haji yang datang lalu naik basikal, tak ada kan? Mana ada lah. Tuan-tuan lupa ke? Dah kurang dah seorang. Nanti kurang lagi. Ada tak kurang? Kurang tak datang. Tuan-tuan, buat tu. Makin kurang. Tuan-tuan, dekat mati. Kita kena kumpulan masalah. Betul kalau bab kubur, kena ngaji bab kubur. Kubur. Cabut rumput kubur apa hukum? Bukan dalam kitab Syarah Tuhfah Imam Nawawi. Bukan dalam kitab Mahali daripada Syekh Ramli. Bukan kitab Bakhrul Madi daripada 4 mazhab. Daripada pengarang Syekh iaitu anak murid tak kenali ya. Tu ulama tu Soho di negeri Perak tu, Syekh Ali Ri Al-Marbawi. Anak murid tak kenali pula anak murid daripada Syekh Daud Al-Fatani. Dia ada salah sila, ada sanad-sanad buka tentang mencabut kubur, mencabut tanah, mencabut rumput-rumput kubur, kawasan-kawasan kubur tu bukan di atas kepuk. Hukumnya harus mencabut rumput di atas kawasan kepuk kubur milik si mati. Maka pendapat pertama mengatakan makruh, pendapat yang kedua mengatakan haram sebab milik si mati. Sebab dia bertasbih, dia beristighfar kepada si mayat. Bukan adalah hadis daripada Abi Hurairah. Iaitu jenazah-jenazah ni dia tahu. Bila kita datang ke tanah perkuburan, dia tahu kita datang. Anak kau datang. Suami kau datang. Dalam hadis sebut, tuan-tuan. Tolong buka hadis. Abi Hurairah kau daripada Ibnu Majah. Tentang kehadiran bagi yang hidup di tanah perkuburan. Maka jenazah-jenazah ni dia tahu. Tuan-tuan. Ziarah selalu rajin pergi kubur. Tuan-tuan. Ia ingat mati sikit. Dia tak datang surau sebab tak ingat mati tuan-tuan. Dia semua mati. Tak ada siapa yang tak mati. Tuan-tuan. Pasti mati punya. Firaun yang mengaku Tuhan pun mati. Tuan-tuan. Mati apa nak jawab dengan Allah? Allah tanya 3 benda dekat negeri akhirat. Pertama dia tanya apa? Aku bagi kau umur, kau buat apa umur kau? Aku bagi kau masa kau ke mana kau habiskan? Aku bagi kau harta, ke mana kau belanjakan? Allah tanya. Ke mana kau belanjakan harta kau? Kau bagi kau masa, kau buat apa masa kau? Ni maghrib ni tuan-tuan. Kenapa orang ramai tak datang surau? Orang perempuan semua 2 orang pasal apa? Takkan Taman Seri Pekan ni penduduk wanita 2 orang, lain pondan? Apa? Kalau ustaz cakap dia marah. Sebab apa? Sekarang tengah sibuk tengok drama. Tengok drama tuan-tuan. Layan drama. Tuan-tuan, orang Yahudi ni dia jahat. Jahat tu macam mana? Dia nak merosakkan iman, akidah orang Islam ni, dia hantarkan hiburan-hiburan. Maka manusia ni, umat ni dia lalai dengan dunia. Lalai. Itu yang nanti muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi nak menyelamatkan dunia. Tuan-tuan. Dia lalai dengan Allah. Lalai dengan Allah. Tuan-tuan. Sama lah macam PUBG. Main PUBG, tuan-tuan tengok live 4G, ratusan ribu. Tengok ceramah macam ni Allah, berapa kakak mana orang tengok? PUBG. Main PUBG ni, AJK masjid surau apa main?
Budak-budak pondok main. Ustaz-ustaz main PUBG. Rosak tak rosaknya, ya, jahat tak jahatnya, orang Yahudi, tuan-tuan. Ya. Nak melalaikan masa lalai. Alah, beli PUBG, beli barang dalam tu untuk tembak-tembak boleh beribu-ribu habis, tuan-tuan. Ya. Sedekah Allahu Rabbi. Kudukut punya orang. Busuk punya orang. Ya. Orang kedekut tak masuk syurga. Orang kedekut tak masuk syurga, tuan-tuan. Ya. Juga aku cakap, Nabi cakap. Nabi cakap, Nabi dia sirik, dia bukan kazib. Nabi ni, tuan-tuan. Ya. Maka ia sebab bagi kesalahan, bagi kasihnya. Bagi kasih belas akan orang miskin. Sebab itu kita kena kasih dengan orang miskin. Kena kasih dengan orang miskin. Lagi satu, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk taman ni, kalau ada orang kutip sampah pukul 4 pagi, 3 pagi. Besok pukul berapa je? 3 pagi je kutip sampah je. 3 pagi. 4 pagi. 7 tu, tuan-tuan tunggu depan rumah. Tunggu depan rumah, tuan-tuan bagi dia duit. Tuan-tuan, bagi dia duit. Ya. Bagi dia duit. Tuan-tuan, melabur RM10 kepada dia. Dia gaji bukan besar pun. Dia boleh angkat sampah. Sampah kita tu, taik-taik anak kita, baby. Tulang-tulang dia ambil, dia buang. Tuan-tuan. Kita pun tak boleh nak pegang tu, sampah-sampah. Bagi dia duit. Nanti dia doa kita, tuan-tuan. Asbabnya kita menolong orang kutip sampah ni, kita bagi dia duit. Asbab itulah kita boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ya. Nak buat jalan, nak jalan-jalan buat pahala ni banyak jalan ni. Cuma kita tak nak buat je. Sama juga ni kaedah bulan Muharram dah dekat lah. Bulan Muharram dekat lah. Ada orang tak sempat sambil bulan Muharram. Esok mati. Lagi sehari nak masuk 1 Muharram. Esok mati. Ada orang tak sempat lah. Tuan-tuan nak panjang umur rajin berdoa. Nak panjang umur rajin sedekah. Janganlah sayang nak harta tu, tuan-tuan. Ya. Bulan Muharram dekat lah. Nanti 10 Muharram. Betul tentang 10 Muharram ni buka kisah Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh tu berlabuh 6 bulan berlabuh. Banjir 6 bulan. Nanti bila dunia dekat kiamat pun banjir akan 6 bulan. Tuan-tuan. Ya. Itu Nabi Nuh ni. Itu yang umat dia bila berhentinya kapal. Dia menyambut tentang 10 Muharram tu. Mereka bersyukur ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka selamat. Mereka buat makan-makan dan minum-minum. Maka itu ulama-ulama, ya, dan orang terdahulu. Dia buat bubur Asyura. Tu. Ya. Kita main bantai. Bubur Asyura main bantai makan. Tapi tak tahu apakah kisah sejarah dia. 10 Muharram dekat ada 10 Muharram ni salah satunya kata ulama, pada hari itu kamu jangan pergi mana-mana. Hari itu kamu duduk dengan anak isteri kamu dekat rumah. Seboleh-boleh berpuasa, tak boleh puasa, jamulah makan yang sedap-sedap pada hari itu. Biasa makan ikan kembung, hari itu makan ikan siakap. Biasa makan ayam pencin, beli lagi rusa. Ya. Biasa jamu ustaz air masak, jamu teh tarik. Itulah. Ya. Ada perubahan lah. Tuan-tuan. Itu kaedah dia. Ya. 10 Muharram. 10 Muharram pula cari anak yatim. Anak yatim. Dalam kitab sebab apa? Buka dalam kitab Daratul Nasihin. Buka dalam kitab kitab bab perihal 10 Muharram. Ada situ kisah dia. Ya. Dalam kitab Tamirul Ghafilin pun ada. Bab perihal 10 Muharram. Siapa menyapu kepala anak yatim pada 10 Muharram, 1 hulai rambut, Allah jadikan sepohon pokok dalam syurga. Pokok syurga ni bukan macam pokok dunia. Tuan-tuan. Ya. Dalam syurga Allah. 1 hulai rambut. Kalau siapa sedekah pada 10 Muharram, siapa sedekah pada 10 Muharram, Allah jauhkan dia daripada api neraka. Dalam kitab tu menyebutkan, sejauh mana burung gagak itu dia lahir dan dia terbang. Terbang sampai dia mati. Sejauh itulah kelebihan dia sedekah pada 10 Muharram, dia jauh daripada api neraka Allah. Dan pahalanya seperti dia memberi makan kepada fakir miskin satu dunia, dekat dunia ini. Ini kelebihan 10 Muharram. Terutama adalah ya, dan beramalkan baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, seboleh-bolehnya satu hari itu paling kurangnya 300, paling banyak 1000. Dan baca surah Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad pun 1000 kali. Siapa beramal 2 wirid ni pada 10 Muharram dan pada bulan Muharram, pada tahun tu hidupnya tak susah. Pada tahun tu, ya, tahun ni hidupnya tak gelisah. Amalkanlah, tuan-tuan. Ya, amalkan. Ini amalan-amalan orang dulu semua kuat beramal, tuan-tuan. Ya, amal soleh. Baik, yang boleh tolong kita dalam kubur 3 benda. Waladun solihun, ilmu nafi', sedekah tawajariyah. 3 benda. Tuan-tuan. Ya. 10 Muharram banyak kisah. Nabi Idris diangkat ke langit 10 Muharram. Nabi Adam bertaubat kepada Allah 10 Muharram.
Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud 10 Muharram. Allah mencipta Arash 10 Muharram. Allah mengangkat penyakit Nabi Ayub 10 Muharram. Ya. Banyak kisah 10 Muharram. Tuan-tuan. Ya. Banyak kisah 10 Muharram. 1 Muharram Allah tukar buku kita. Buku catatan. Buku catatan amalan. Nanti 1 Muharram tukar. Ya. Tahun baru Islam. 1 Muharram. Allah tukar. Malaikat ni. Dalam satu hadis, dalam satu pendapat mengatakan. 1 lambaran catatan sejauh mana mata mandang. Jauh mana mata mandang. Tuan-tuan. Ya. Larinya. Semua kena. Ya. Engkau kaki orang surah, engkau bukan orang surah, engkau AJK surah, engkau bukan AJK, engkau siapa sekalipun, tetap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baru ni ada orang tanya aku di WhatsApp aku, Ustaz, ada tak amalan-amalan doa supaya kita dekat negeri akhirat kita tak kena hisap? Nah, doa minta mandi syahid ya. Mandi syahid dunia akhirat, orang mandi syahid ni tak ada hisap. Terus masuk syurga. Tapi kalau dia ada hutang, sangkut. Kalau dia mati syahid kerana manusia, sangkut. Kalau dia mati syahid kerana dunia, sangkut. Ini kaedah ni. Lillahi ta'ala. Sama macam ni solat. Solat. Solat dalil dia apa? Orang tanya apa solat dalil Nabi suruh semayang? Tu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Kita tak pernah tengok Nabi semayang. Tengok dalam kitab. Itulah kaedah dia. Ya. Haji berhenti masuk waktu isyak ke pukul 9? Isyak. Pembayaran sampai isyak, berhenti isyak tuan-tuan. Ya. Tadi aku balik Penang sampai rumah pukul 3. Tuan-tuan, balik rumah Penang. Balik hari. Ya. Terkejut. Adik-adik aku pun kejut. Panggil aku uda. Pergi balik hari. Ya. Balik hari ya tuan-tuan. Nak rehat, tuan-tuan nak rehat dalam syurga. Itu tempat rehat. Ya. Rehat ni tempat kesenangan. Dunia ni bukan tempat rehat. Tuan-tuan, dunia bukan tempat rehat. Lepas itu suami, dia kena cari nafkah untuk isteri. Bapa kena cari nafkah untuk anak. Nafkah tu bukan nafkah duit je. Nafkah termasuk ilmu fardu ain. Tuan-tuan, ya, ilmu fardu ain. Lepas itu kata ulama, kamu naklah selalu mendamping dengan orang soleh. Kamu hendaklah selalu berkawan dengan orang yang selalu doakan kamu. Kamu hendaklah berkawan dengan orang yang selalu bagi nasihat ke atas kamu. Carilah 3 kawan ni, tuan-tuan. Kalau ada kawan macam ni, tuan-tuan jangan lepaskan kawan ni. Faham? Sebab nanti orang soleh ni akan beri syafaat kita ke negeri akhirat. Bukan dalam hadis kursi, tuan-tuan. Kena kasih dengan orang miskin, tuan-tuan. Kasih orang miskin. Kita kaya tu sementara. Tuan tengok. Kita lahir. Keluar pada rahim ibu. Telanjang. Ada orang keluar-keluar tu pakai spender dah. Telanjang. Bila keluar. Azan kan. Dibagikan dengan Islam. Dibagikan dengan kalimah tauhid. Supaya baby ni, budak-budak ni. Dekat dengan Allah. Lepas tu Rasulullah beritahu. Ni hadis daripada Ibnu Majah. Rasulullah melarang. Kalau anak menangis, Rasulullah melarang pukul anak. Nabi tak bagi. Sebab kanak-kanak dia menangis. Dalam hadis menyebutkan daripada Ibnu Majah. Kanak-kanak ni berselawat kata Rasulullah. Dan kanak-kanak ni bertasbih kepada Allah. Jangan kita rotan ni. Tak boleh. Sekarang banyak orang tak kasihkan anak. Tak kasihkan baby. Dan inilah setengah daripada hikmah wajib puasa. Wajib puasa. Siapa nak menghindar penyakit gastrik, menghindar penyakit gastrik, kena banyak puasa. Kalau orang kata kalau kurang makan, kalau sakit gastrik tak baik. Sebenarnya penyakit gastrik nak baik, kena banyak puasa. Sama juga COVID ni, siapa nak menghindar daripada kena COVID, segi dunianya ubatnya ada. Apa ubat dia? Selalu makan dan beramallah makan habatus sauda. Malam hari 2 biji, siang hari 2 biji. Dan dimakan dengan madu. Sebab dalam kitab menyebutkan dalam hadis sahih daripada Imam Bukhari, apa kata Rasulullah? Habatus sauda adalah ubat segala penyakit kecuali mati. Amalkan. Makanan sunnah. Amalkan. Dan buah kurma. Buah kurma ni juga, siapa beramal dengan makan buah kurma, dia membuang dan memotong racun-racun di dalam tubuh. Kita tak makan habatus sauda. Tak makan. Makan durian je. Durian.
Kan sunnah. Aku cakap aku buat tuan-tuan. Bersugi. Aku beramal kali sugi. Ya, bersugi. Dekat. Kat anak aku main. Mana dah kali sugi lah. Sugi. Buat. Lepas tu pesan guru aku pesan dah. Engkau kalau nak cakap. Engkau kalau nak ngajar. Nak ajak orang buat baik. Engkau kena buat dulu. Kau nak suruh orang beramal dengan sunnah, kau kena buat dulu. Kau jangan cakap, kau tak buat, nanti kau susah kat negeri akhirat. Sebab dalam hadis sebut, dalam kitab Bidatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam, daripada Rasulullah SAW, orang yang berkata, mengajak orang buat baik, tapi dia tak buat. Ya, nanti dekat negeri akhirat, dia akan dipakaikan besi-besi api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah dekat negeri akhirat, tuan-tuan. Ya, cakap, dia kena buat. Ajak orang nikah lebih poligami, dia kena buat dulu. Tuan-tuan, berani nikah lagi? Tak berani. Jangan salah tauhid, nanti salah akidah. Faham Ajar amal sunnah, kena buat amal sunnah. Dia juga kaedah pakai serban. Siapa yang isap okok tak boleh berhenti, nak isap okok kat kedai makan mana-mana, serban buka, jangan pakai serban. Sebab serban mahkota malaikat. Tuan-tuan, isap okok pakai helmet tak apa. Tu kaedah dia. Sebab malaikat semua pakai serban. Nanti Imam Mahdi pakai serban. Tuan-tuan, yang Rasulullah pakai serban, sahabat-sahabat Nabi semua pakai serban. Tak boleh ikat, letak macam ni, macam abang letak sini. Tu. Kalau di Indonesia, macam abang ni, pakai kopi hitam, letak serban ni, ada orang panggil Pak Kiai. Tuan-tuan, nak main? Kan senang. Tuan-tuan tak cepat, abang pakai macam ni, pergi sana. Tengok nanti. Dia sambut nanti macam mana. Wah, Yang mana nak buat benda baik ni bukan senang, susah. Susah nak buat benda baik, tuan-tuan. Sebab dia kena lawan 4 benda. Pertama kena lawan apa? Hawa nafsu. Kedua kena lawan apa? Syaitan. Ketiga kena lawan apa? Manusia. Keempat kena lawan apa? Dunia. Lawan 4 benda tu lah. Bukan senang, susah. Kita ni bukan jahat, tuan-tuan. Yang jahat ni syaitan. Jawabnya hawa nafsu jahat. Semayang 2 rakaat subuh. Bukan susah, senang lah. Tapi susah nak bangun. Tapi kalau bangun ambil kerja boleh. Bangun pergi ambil buah durian jatuh boleh. Bangun semayang tak boleh. Bangun berak boleh. Bukan senang. Dia benda akhirat, benda syurga. Susah. Macam untuk ilmu, bukan senang. Susah. Nampak macam senang, tapi susah. Macam kita, nak beli kitab tak boleh. Beli handphone boleh. Beli majalah boleh. Beli kitab tak boleh. Lepas tu dalam rumah kata ulama' kena ada kitab. Siapa dalam rumah ada kitab, rumah tu dibenci oleh jin kafir. Lepas tu kalam-kalam bismillah ni jangan tak amal. Siapa beramal 786. Siapa beramal setiap hari, bisnesnya maju. Hidupnya berkat. Dan hajat-hajatnya Allah makbulkan. Tuan tengok kat kedai mamak. Semua tulis 786, 786, 786. Itulah amalan mereka. Kedai-kedai mamak tu, kedai-kedai mamak. Mana kurang orang? Penuh orang. Tengok, ni amalan dia punya bos. Tokey kedai mamak. Kalau tempat tu tempat jin bertendang. 41. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 41 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Lari jin kafir, tuan-tuan. Ada amalan-amalan yang tertentu. Amalkanlah. Kalau nak masuk jamban. 2 jamban tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Tiada dia, melainkan dia. La ilaha illahu. Tiada dia, melainkan dia. Allah aja Tuhan. Maka lari jin kafir dan dia tak boleh tengok kita dan kita dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkanlah. Dia dengar taik jatuh. Tuk, tuk, tuk. Tuan-tuan. Dan dia dengar. Kadang main jamban, main Facebook. Tuan-tuan. Tu baru ni aku masuk tandas Petronas. Nak semayang. Muhammad Sallallahu ni bukannya berak. Tengok ini ustaz dalam mu. Meradang mulut aku. Rupa tengok ni ustaz dalam jamban. Tuan-tuan. Dah lah kau berak. Tempat jin kafir. Kau boleh layan ustaz dalam tu. Kau nak berak. Tuan-tuan. Dan keempat. Lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Siapa banyak makan, ilmu dia lemah. Ilmunya hilang. Tu orang dulu rajin puasa. Orang dulu banyak kurang makan. Orang dulu. Ulama dulu semua kurus-kurus. Ustaz dulu semua kurus. Ustaz sekarang gemuk-gemuk. Banyak makan. Banyak makan. Tadi sebelum datang, pergi kedai nasi Arab. Pantai tu. Tapi menu dah tak best lah nasi Arab. Dulu macam-macam ada. Sekarang ada tinggal nasi mandi dengan apa ayam kapsa dengan mandi. Apa kedai tak ada apa dah. Tak ada makan apa dah tuan-tuan. Makan tak masalah. Tapi kita tahu makan ada had dia. Jangan kamu makan
Hendaklah kamu berhenti sebelum kamu kenyang. Betul kalau buka sejak kisah Rasulullah makan, dia makan 3 jari. Ya? Kita makan 3 jari yang kawan, habis lauk. Ya? Makan bismillah. Ya? Kali kedua. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya? Lepas tu nak masuk tarikat. Ya? Kena bersih. Salah satunya kena banyak puasa. Dia kena bersih. Rohani dan jasmani. Ya, sekarang ni kita bagi makan rohani. Ini makanan rohani. Bukan makanan jasmani. Ini makanan rohani. Rohani ni kena ada makan. Kalau rohani tak ada makan, jiwa dia gelisah. Sebab nafsu ni kena bagi makan. Betul? Ya? Bagi dia makan apa? Zikir. Ya, hati ni kena bagi makan. Zikir, selawat, tasbih, tahmid. Dan keempat, lemah daripada mengingatkan ilmu yang memberi manfaat. Kelima, bahawasanya orang yang seperti iman itu pergi datang ia ke masjid. Orang yang beriman dia datang masjid. Ya, datang masjid. Senang kan nak suruh orang tu beriman kepada Allah, datang masjid. Ini tak ada lalu. Nanti datang jumpa Pak Imam. Mam, tolong buat tahlil arwah boleh? Imam dah tanya, ada makan ke buat tahlil? Ada. Ya. Imam lapar ayam, ya. Ke imam sini. Ingat tu, tuan-tuan, ya. Sebab itu tuan-tuan buka kalau bab tentang ilmu ni memang penting. Tengok dalam solat, dalam tahiyat, selawat tu rukun. Khutbah jemaat, selawat rukun. Tak ada selawat, tak ada, batal khutbah. Dalam sembahyang jenazah pun selawat rukun. Tentang selawat, tentang ilmu, kena tahulah bab ilmu. Kalau bab tentang kelebihan selawat, siapa selawat sekali, Allah dan para malaikat selawat ke atasnya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Belajar dalam kitab tafsir, Allah tu selawat macam mana? Dia bagi rahmat. Malaikat selawat macam mana? Minta ampun kepada Allah. Tentang selawat, ya. Masjid kena baca, bab masjid. Contoh ni asalnya surah. Bila dia buat sembahyang jemaat, dia tetap masjid. Dia tetap surah. Sebab asal dia masa buat surah. Tu kaedah dia, kena tahu. Masjid jamek macam mana? Madrasah macam mana? Surah macam mana? Kena tahu lah. Lepas tu orang perempuan boleh masuk dalam hid, dalam surah boleh. Sebab ni bukan masjid jamek. Kalau masjid, orang perempuan boleh masuk. Tapi kalau dia dalam keuzuran, masuk untuk apa? Kalau dia masuk duduk majlis ilmu, tak boleh. Ya? Nak lalu, tengok lalu sebab apa? Kalau dia lalu ada urusan yang mustahak sangat, boleh lalu. Tapi kalau darah haidnya jatuh, menitik, maka haram, dosa. Ini buat tentang haid, darah haid. Orang perempuan dalam haid, boleh tak pergi kubur? Boleh. Tak masalah. Sebab itu kubur bukan masjid. Tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak orang letak pokok bunga wangi-wangi kat kubur? Mana? Bila pernah tengok? Haji dah tengok? Orang letak kubur bunga wangi mana? Ada hadis. Itu yang adalah hadis dalam kitab Mahali, dalam kitab Syarah Tuhfah daripada Imam Nawawi dan Syekh Ramli. Ulama-ulama mereka dalam hadis tu memang menyuruh meletakkan bunga-bunga yang wangi di atas kubur. Itu yang tuan-tuan tengok di Indonesia, di Jawa, di Solo, kubur-kubur Habib, kubur-kubur Tok Guru, diorang letak bunga-bunga yang wangi-wangi. Tempat kita ni, diorang tak letak bunga wangi, letak daun pandan bagi wangi. Kita kudu-kudu punya orang, faham? Letak daun pandan. Benar disuruh bunga yang wangi-wangi. Tuan-tuan, ya. Ada hadis, tuan-tuan, ya. Lepas tu mengaji ni, kita nak mengaji sampai habis, Tuan-tuan, sama juga bila kita tegang cabut rumput atau kubur tu, kena tahulah, kena tegang. Kitab mana menyebutkan tak boleh, kitab mana katakan boleh. Kena ngaji, Kena tegang sampai habis. Bila tegang tak habis, tambah pula live macam ni, orang tengok ramai, jadi orang pening kepala. Faham, ya? Dan orang yang banyak kenyang itu lagi datang ia kepada jamban. Betul ya? Bila banyak makan suka pergi jamban lah. Pergi jamban. Jamban ni kena bersih. At-tuhuru miftahus salah. Kesucian kunci bagi semayang. Jamban kena bersih. Walaupun tempat jin kafir kena bersih.
Ya, bab najis kena ngaji sungguh. Itu yang tuan buka bab perihal apa ni, Rasulullah jalan di bumi Madinah, dia ambil pelepah tamar letak di atas tanah kubur. Itu yang Rasulullah belah dua pelepah tamar. Tu sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau letak pelepah tamar di atas kubur? Aku dengar dia satu dia sedang kena seksa. Pertama, kencing tak bersih. Kedua, sebab namimah, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Hati-hati lah, jangan ngumpat orang. Ya, jangan fitnah orang. Ya, lepas itu fitnah ni akhir zaman ni dia berjalan di WhatsApp, berjalan di Facebook, berjalan sampai fitnah. Lepas itu sampai di tangan orang yang beriman, sampai tangan orang beriman, masuknya dia tidak berjalan, dia fitnah itu dia berhenti di situ. Itulah orang yang beriman. Wah, ya. Dan jika engkau berkata sesungguhnya telah jadikannya itu adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia. Ya, memanglah. Asal hukum adatnya bila makan dia kenyang, ini hukum adat. Ya, hukum adat. Asal makan, asal kita minum hilang haus. Ya, hukum adatnya. Asal kita ceramah, orang bagi duit minyak. Tu asal hukum adatnya. Ya. Kalau balik daripada hukum Allah Ta'ala, ya, ceramah tak ceramah, Allah tetap memberi rezeki. Itulah. Wah. Ya. Tapi orang lelaki ni banyak tak percaya tentang rezeki. Orang perempuan banyak tak percaya tentang nikah. Tu, poligami. Ya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tanya bini tuan. Tanya. Yang abang Jadang nak kahwin lagi boleh tak? Tanya lah. Tuan-tuan. Ya? Ni semua ulama-ulama fiqh, ulama-ulama tauhid ni. Kuat-kuat ni. Ya? Ulama-ulama tasawuf ni. Tanya lah. Sama macam ustaz-ustaz yang ceramah. Ya? Suruh dia tanya bini dia. Tanya je pun. Bukan nak kahwin pun. Tanya. Ya? Tengok bini kita macam mana. Ya? Kalau dia melentingnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu tentang takdir. Takdir ni kebanyakan orang lelaki tak percaya tentang duit. Orang perempuan banyak tak percaya tentang nikah kahwin poligami. Sama juga orang perempuan tentang duit banyak tak percaya juga. Ya? Bila dengar nanti, ataupun tuan-tuan tak usah tanya bab nikah kahwin, tak usah tanya bab poligami. Tanya nanti yang kalau abang mati ni macam mana? Ya? Susah lah bang. Kalau abang tak ada susah. Ayang kena kerja lah. Siapa nak cari bagi makan ni? Kapir. Ya? Tuan buka dalam kitab Tajul Urus bab perihal jenazah yang dipalingkan daripada kiblat Allah. Sebab mereka banyak tak percaya tentang takdir. Banyak mereka tidak percaya tentang rezeki. Ya, tu. Ulama pesan dah. Ulama kata apa? Kamu dengan anak kamu jangan kamu tekankan, kamu trendkan dengan duniawi. Kamu trendkan mereka, kamu basuh hati mereka, kamu bagi ingat ke atas mereka pertama tentang agama, tentang iman. Ya. Itu ya. Jangan tuan-tuan train. Nanti besar kau tak ada sijil, kau nak makan apa ni? Ya. Train tentang agama, tuan-tuan. Tentang iman. Tauhid, tuan-tuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa ada Allah dalam hatinya selamat, tuan-tuan. Duduk kat mana pun selamat. Pertama kali sejarah Nabi Yunus. Nabi Yunus, dia masuk dalam perut ikan nun. Itu yang Nabi Yunus berzikir sampai di Arash. Kata malaikat-malaikat Allah, aku macam kenal suara tu. Itu kata Allah, jikalah Yunus ni Nabi, kekasih Allah. Apa kata Allah, jikalah Yunus tidak menyebut nama aku, tidak semayang ke atas, tidak menyembuh aku, maka makin lama dia dalam perut ikan nun. Nampak tuan-tuan? Ya? Sama juga tentang COVID ni. Virus COVID ni, kalau manusia makin lupa dengan Allah, makin jauh dengan Allah, COVID takkan boleh hilang. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Sebelum COVID, yang mengaji banyak ni. Masa COVID, surah tutup. Allah bagi kita muhasabah. Kita ingat Allah agar kita sedar. Ya, buka balik surah. Pun banyak ni ya. Ya. Manusia tak mau sedar. Ya. Dalam Al-Quran sebut, kal an'am. Mereka lebih hina daripada binatang. Tuan-tuan buka dalam hadis, apa kata Rasulullah. Ya. Setiap makhluk Allah ni, pokok, batu, binatang, mereka bertasbih kepada Allah. Yang tak mau bertasbih kepada Allah ni, yang mereka lupakan Allah ni, manusia dan jin. Ya. Sebab itu COVID ni, binatang tak kena.
Tuan tengok sini, binatang tak kena pun. Tuan rumah kena COVID. Satu rumah, kucing tak kena COVID. Tuan. Nampak? Allah lindung, Allah jaga dia. Sebab binatang ni dia bertasbih kepada Allah. Dia ingat ke Allah. Tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jauh dengan Allah. Kita nak berhenti dah tuan-tuan. Berhenti. Cepat penuh. Baru nak panas. Baiklah cukup sampai kat sini. Dari sebelum aku tutup tuan-tuan. Ni ada bawa minyak zafaran. Tuan-tuan ni dah berumur dah. Ada yang sebaya dengan aku. Ada yang lebih tua daripada aku. Ada yang darah tinggi ke, migrain ke, pening-pening. Spray ni. Ni minyak zafaran. Minyak zafaran ni bukan untuk pening-pening aja. Dia boleh untuk jin. Ada kat luar ni. Tak ada juga kedai. Ubat mata ruqyah pun ada. Tuan titik kat mata. Boleh terang macam kitab. Tuan-tuan tengok aku sendiri. Umur aku dah nak masuk 50 lah. Bulan 11 ni hari jadi aku. 16 bulan 11. Bagilah hadiah. Nanti faham. Ngajar sini bertahun-tahun dah. Tak ada pernah dapat hadiah pun. 16 bulan 11. Dah masuk ada 50 umur aku ni. Aku tak kecil mata. Amalan titik air zam-zam ubat mata ruqyah dah. Dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Tu ada tabung madrasah tu tak infak lah. Dia bukan untuk aku. Untuk anak murid aku. Untuk madrasah. Bayar bil api, bil air. Ibu tunggal, anak yatim, orang gila. Anak murid yang belajar di luar negara. Tuan-tuan bagi duit ceramah. Itu dia minyak aku. Duk makan aku. Itu untuk orang. Aku jual-jual ni pun untuk menampung untuk mereka. Untuk madrasah tuan-tuan. Bila kau rasa cukup sampai kat sini, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan jangan lupa, nanti 10 Muharram dah dekat. Beramal soleh lah. Kumpul amal soleh untuk bekal kita mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.